Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung lagi pada konsep yang seterusnya di dalam topik berkaitan elemen teras dalam pandangan alam Islam, iaitu yang keenam kita masuk berkaitan konsep keadilan. Konsep keadilan, perkataan keadilan ni dalam bahasa Arab al-adlu, ain dal lam, al-adlu. Okay, konsep keadilan. Bila disebut keadilan dalam bahasa Arab disebut juga al-adalah. Al-adalah. Alif lam ain dal alif lam tak marbutah. Al-adalah iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan di sisi bahasanya bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, bermaksud kita adalah seorang yang adil. Biasanya kita dalam kefahaman kita, pada kefahaman kita selalunya kita akan mengatakan keadilan tu ialah sama rata, kan? Sama rata. Contohnya, kalau seorang ayah tu bagi anak-anaknya pergi sekolah tu, katakanlah seorang RM3. Bermaksud yang sulung RM3, yang kedua RM3, dan semua yang sekolah tu semua RM3, sama rata. Baru kita katakan sebagai adil. Tapi itu juga sebahagian daripada tafsiran tentang keadilan. Tetapi yang lebih tepat keadilan tu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, kan? Contohnya, katakanlah 4 orang anak yang sekolah tadi, kan? Seorang ayah bagi pada sulung katakanlah RM5. Kemudian yang kedua bagi RM3. Kemudian yang ketiga bagi RM2. Yang keempat pun RM2. Kalau lihat dari segi nilai nampak macam tak adil, sebab tak sama jumlahnya. Tapi keadilan tu mungkin dirasakan pada si ayah tadi adalah sesuatu yang adil kerana mungkin yang sulung tu bawa RM5 kerana selain daripada untuk makan ada juga bayaran untuk lain-lain hal. Jadi ada sebab mengapa diberi yang lebih. Jadi itu namanya adil lah. Maksudnya dia meletakkan sesuatu pada tempatnya dan bersebab. Bukan hanya suka-suka tetapi ada sebab tertentu lah. Jadi itu namanya keadilan. Lebih tepatnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian lawan bagi adil ni dalam bahasa Arab ialah zalim lah. Zalim. Zalim sifat berlawanan adil. Adil dikatakan tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi zalim tu berlawanan, iaitu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Contohnya kopiah. Lelaki kan yang pakai kopiah. Kopiah tu tempatnya dekat atas kepala. Tetapi apabila kita letakkan kopiah tu di bawah kaki, maka telah berlaku satu bentuk kezaliman. Itu contohnya zalim lah. Kita bukan meletakkan kopiah pada tempatnya yang sepatutnya di atas kepala, tapi kita letak di bawah kaki. Itu namanya zalim. Itu bermaksud yang berkaitan konsep keadilan ni. Kemudian sebagaimana firman Allah SWT, kalau kita lihat ni, Allah ada bersabda, Allah ada berfirman dalam surah An-Nahl yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Allah perintahkan supaya berlaku adil. Kalau kita lihat Allah itu maha adil. Allah maha adil. Jikalau kalau kita lihat dekat atas dunia ni, ada yang Allah jadikan yang kaya raya, ada yang miskin papa kedana, kan? Ada yang sederhana, ada yang cacat anggota, ada yang sempurna. Kalau kita lihat mana keadilan Allah, kan? Contohnya sehingga kan kalau kita lihat ada orang yang contohnya cacat, dikatakan Allah tidak adil kerana Allah berikan si A sempurna, tapi Allah bagikan pada diri dia tidak sempurna, kaki sebelah pendek contohnya, kan? Mata sebelah tak berfungsi atau sebagainya, dikata Allah tidak adil. Tapi sebagaimana kalau kita lihat pada keadilan di sini, Allah tu meletakkan pada satu tempatnya, kan? Allah ada sebab. Allah tu maha adil. Sebab tu Allah ada bagi kaya, kenapa kaya? Allah bagi miskin, kenapa miskin? Ada sebab di sebaliknya. Kat situlah terletaknya keadilan Allah. Allah hanya tidak meletakkan satu pada sia-sia, tapi ada sebab. Kenapa? Tapi kitalah yang kena mencari apakah sebab itu, apakah hikmahnya. Yang mana akhirnya kalau kita jumpa perkara tu, kita dapat tahu memang Allah tu maha adil, kan? Itulah maksudnya keadilan, iaitu kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kalau lihat di sini, keadilan boleh dilaksanakan pada perkara-perkara berikut. Ada 6 perkara. Kita boleh letakkan adil tu di tempat ni lah. Yang pertamanya, keadilan terhadap Allah SWT. Macam mana kita katakan adil kepada Allah? Adil kepada Allah tu ialah kita letakkan Allah tu pada tempatnya.
Allah telah mengatakan Allah tu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Maka kita tidak boleh syirik kepada Allah. Itu namanya adil. Kan? Allah juga sebagai satu Tuhan yang memakbulkan segala doa. Maka kita kena hanya berdoa meminta sesuatu pada Allah SWT sahaja. Tapi jikalau kita minta pada benda yang lain daripada Allah, itu kita tidak adil. Kita telah zalim kerana tidak meletakkan Allah tu sebagai Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat contohnya timbangan dan ukuran. Timbangan dan ukuran, iaitu contohnya menjauhi daripada penyelewengan nilai. Kalau kita, biasanya kalau orang yang menjual buah-buahan kan, contohnya menimbang tengah timbang buah durian ataupun rambutan sebagainya. Jadi di dalam timbangan tu kena berlaku adil, iaitu meletakkan satu pada tempatnya. Kalau nilai timbangan tu berada, contohnya jarumnya berada di tempat 3 kilo, nyatakan 3 kilo. Tanpa ada pembohongan, contohnya meletakkan sesuatu yang tambahan sebagai untuk menambah berat supaya dapat harga yang lebih mahal, maka kat situ ada kezaliman. Jadi timbangan dan ukuran pun perlu adil. Yang kedua, yang ketiga, ilmu dan akademik. Contohnya adil macam mana? Iaitu keadilannya dari segi menghormati ahli atau otoriti dalam sesuatu bidang ilmu. Contoh, kalau kita adil. Contoh adil ialah contoh kita nak tahu hal ehwal berkaitan perubatan. Biasanya orang yang pakar dalam bidang perubatan ni doktor-doktor lah ataupun mereka yang belajar berkaitan perubatan. Bila kita nak tahu tentang suatu penyakit ubat, kita tanya doktor. Itu baru adil. Tetapi jikalau kita nak tahu tentang pesakit, penyakit, ubat tapi kita tanya pada pawang contoh yang bukan bidang latar belakang perubatan, itu telah zalim lah. Lalu kita percaya pula pandangan tersebut kan. Itu maka adil. Jadi keadilan yang betul ialah tanya pada orang yang betul tentang sesuatu ilmu yang berkaitan. Itu namanya adil lah. Kemudian yang keempat, adil dari segi membuat keputusan. Iaitu kita kena menilai pelbagai faktor. Kan? Contohnya, kalau kita tanya tentang si A ni. B tanya tentang si A. B tanya C tentang A. B kata C. A ni macam mana dia ni sekarang ni kan? Dia ni bagus ke tak bagus ke? Contoh dia nak jadikan pasangan hidup contoh kan? Jadi C kenalah buat keputusan secara ataupun penilaian tu secara menyeluruh. Bukan hanya tengok mungkin dia ada berdendam ke, dia kata orang tu begini-begini. Tak payah kan contoh kan. Jadi itu tidak adil. Adilnya ialah dia menyatakan sesuatu yang betul tentang sesuatu dengan menilai banyak faktor. Banyak faktor Kalau katakan meja tu kalau ada 6 sisi, lihat pada semua sisi. Barulah kita dapat keputusan yang betul tentang satu perkara. Itu namanya adil lah dalam membuat keputusan. Kemudian yang kelima, pengucapan. Macam mana dalam pengucapan dikatakan ada adil? Keadilan dalam pengucapan iaitu menyampaikan berdasarkan kemampuan penerimaan orang. Menyampaikan berdasarkan kemampuan penerimaan orang. Sebagaimana saya teringat kata-kata Imam Al-Syafi'i mengatakan, khatibun nasa ala qadari uqulihim. Hendaklah kamu semua bercakap dengan manusia ni mengikut kadar kemampuan akal mereka. Jikalau kita cakap dengan, katakanlah kita sebagai guru mengajar di sekolah rendah contoh. Ada murid ni yang jenis lambat sangat. Kita cakap sepatah, dia tak faham. 10 patah lagi tak faham. Jadi kita kena ikut cara macam mana nak bagi dia faham. Kalau kita di kelas yang mungkin IQ dia advance sikit, lebih bagus, kita cakap sepatah, dia boleh faham 10 patah contoh kan. Itu kena cara yang bersesuai. Jadi itu namanya adil lah. Tapi jika kita silap, kita gunakan cara yang sama dengan murid yang pintar, bijak. Kita gunakan pada murid yang sebaliknya, yang lembam contohnya ataupun slow learner. Maka kat situ berlaku ketidakadilan dalam pengucapan ataupun penyampaian ilmu lah. Itu yang kelima. Yang keenam, contohnya pengurusan harta. Iaitu adilnya iaitu dari segi menunaikan hak pemilikan orang lain. Contoh kita mengurus harta. Contoh. Kita sebagai seorang pengurus harta ataupun diberikan amanah untuk memegang harta keluarga contoh. Bila ibu atau ayah kita meninggal je, kalau dari segi Islam, semua harta yang dimiliki oleh si mati, contoh katakanlah ayah kita meninggal. Jadi semua harta tu bukan harta milik anak abang sulung ke atau kakak sulung. Tetapi harta tu ialah milik mereka yang ada hak ke atasnya
Iaitu dalam istilah kita belajar sebelum ni ilmu faraid. Kalau ilmu faraid tu ilmu tentang harta pusaka, kat situ ada pembahagian yang sepatutnya. Contohnya berapa, siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/6, 2/3, menghabiskan harta asabah atau sebagainya. Maka kita kena bagi pada mereka-mereka yang berhak ni ikut hak masing-masing. Tetapi kalau kita bolot semua, contoh A ni dia kata, ayah kata semua harta ayah ni untuk abang seorang je. Maka dia pakai seorang je. Itu tidak adil. Kerana tidak mengikut atau tidak memberikan hak kepada orang yang berhak pada harta-harta tertentu. Itu namanya adil lah. Keadilan dalam pengurusan harta, iaitulah memberikan hak pada orang yang berhak. Jadi ini 6 perkara yang kita boleh kaitkan dengan bagaimana keadilan boleh dilaksanakan. Kita masuk berkaitan kebebasan pula. Kebebasan, bebas. Dalam bahasa Arab, al-hurriyah. Al-hurriyah. Kalau dalam Al-Quran tu disebut al-hurru tu orang yang merdeka, orang bebas. Kalau al-abdu, hamba. Sebab tu al-hurru bil-hurri dalam Al-Quran kan. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Al-abdu bil-abdi, hamba dengan hamba. Itu maknanya keadilan lah. Al-hurriyah tu kebebasan ataupun tidak ada kongkongan lah kebebasan. Apakah yang dikatakan al-hurriyah ataupun kebebasan tu? Iaitu kebebasan bermaksud keupayaan untuk memilih melakukan sesuatu perkara di samping mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Itu maksudnya bebas. Bebas ni bukanlah kita katakan bebas apabila kita suka hati ikut nafsu kehendak kita. Tapi yang dia maksudkan kebebasan ni ialah keupayaan untuk memilih buat apa-apa perkara pun, tetapi mesti tertakluk kepada undang-undang yang tertentu yang telah ditetapkan. Buat apa saja suka hati, tapi mesti tertakluk kepada undang-undang tertentu. Kalau melangkaui undang-undang, itu namanya dah tak bebas, dah terhad. Terhad ataupun bebas dalam lingkungan undang-undang sahaja. Tidak boleh melangkaui lah ataupun melampaui batasan undang-undang. Kemudian seseorang individu itu diberi hak untuk beragama, berfikir, bersuara, mencari harta dan sebagainya ikut batasan yang dihadkan oleh Allah. Jadi kita boleh beragama. Tetapi apabila kita telah beragama dengan agama Islam, maka tiada lagi bebas untuk tukar-tukar agama. Ada Islam, kejap dia kata tukar agama lain pula lah, Kristian pula. Tak boleh. Orang yang dah beragama, dah pilih agama Islam, maka dia tak bebas lagi untuk pilih agama lain. Kalau dia keluar Islam, ada hukum lain kat situ. Dia dah tertakluk dengan undang-undang Islam. Kan, hukum Islam. Bagaimana hukuman untuk orang yang keluar agama. Ataupun dalam istilahnya ar-riddah ataupun murtad yang kita fahamkan. Jadi, selagi dia tertakluk dengan hukum-hukum Allah SWT, syariat Islam, maka dia boleh bebas buat apa-apa. Kita boleh ertikan dalam kebebasan untuk beragama ni, maksudnya kebebasan dalam melaksanakan amalan beragama lah. Kita bebas untuk solat di mana pun. Nak solat di rumah, nak solat di bilik kuliah ke, nak solat di padang, nak solat di tepi bus stop ke atau sebagainya, bebas. Asalkan cukup syarat-syarat dia, suka hati. Boleh buat apa-apa pun. Nak bersedekah berapa banyak pun, nak senyum dengan semua orang ke, nak senyum dengan beberapa orang ke, atau pulang. Semua tu adalah amalan beragama, bebas. Kemudian bebas berfikir, tetapi mesti ada tertakluk pada batas-batas lah. Tak boleh fikir tentang zat Allah bagaimana. Perkara tertentu je yang kita boleh berfikir, tapi bebas. Secara dasarnya bebas lah. Kemudian bebas bersuara, bebas mencari harta dan sebagainya. Tapi ada ikut undang-undangnya. Kemudian dalil yang berkaitan al-hurriyah itu bebas tu, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasanya semua hafal ayat ni. Selepas ayat Yasin, selepas ayat kursi. Selepas ayat kursi tu sambung ayat ni. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Tiada paksaan, la ikraha, tiada paksaan dalam beragama. Bermaksud kita kalau ada kawan non-muslim, Chong katakan, Chong, aku nak paksa kau masuk Islam. Tak boleh tak boleh. Untuk beragama tak boleh paksa. Tetapi kalau dia dah masuk Islam, bermaksud dia terpaksa ikut apa yang Islam ajarkan. Itu maksudnya berbeza. Kita tidak boleh meminta orang lain atau paksa orang lain supaya masuk Islam. Tapi apabila dia dah masuk Islam, ada kena ikut satu persatu undang-undang Islam. Okey, itu berkaitan al-hurriyah, kebebasan. Jadi kenapa kita belajar kebebasan ni? Kerana kebebasan ni jugalah menjadi
cara berfikir tamadun barat ataupun peradaban barat yang salah, yang menyalahi konsep sebagaimana yang kita faham dalam Islam lah. Okey, kemudian yang ke-8. Dah masuk yang ke-8. Tadi yang ke-7 kebebasan tadi yang ke-7. Okey, yang ke-8 ni ialah persamaan. Persamaan. Kalau kita fikir dari segi bahasa, macam nak sama keadilan. Keadilan, persamaan macam sama. Tapi sama tapi beza. Sama tapi tak serupa. Okey, iaitu dalam bahasa Arabnya al-musawah. Al-musawah. Itu persamaan. Okay, apakah yang dikatakan al-musawah? Iaitu persamaan bermaksud manusia ni adalah sama. Sama dari segi mana? Sama dari segi sisi undang-undang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kita ni hanya sama di sisi undang-undang yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Itulah maksudnya persamaan. Bermaksud tidak semua individu yang Allah lahirkan, ciptakan di dunia ini sama semua. Contoh katakan seorang A nak kaya, B kena kaya, C kena kaya. Kalau A ni dapat ni, B dapat ni, semua dapat tu. Tak boleh. Itu bukan persamaan. Itu ia bermaksud apa tu? Dari segi zahir nampak macam sama. Tapi yang dimaksudkan persamaan di sisi Islam ni ialah sama dari segi undang-undang yang Allah Subhanahu tetapkan. Okey, beberapa aspek yang kita boleh kaitkan persamaan yang dituntut ataupun yang diharuskan dalam Islam. Ada 4 perkara ni. Yang pertama, persamaan terhadap tanggungjawab undang-undang. Persamaan terhadap tanggungjawab undang-undang ataupun persamaan terhadap tanggungjawab hukum hakam lah. Hukum hakam dalam Islam. Katakan hukum hakam dalam Islam ni, solat hukumnya wajib. Maka sama semua. Setiap individu yang cukup syarat dia wajib solat. Lelaki ke, perempuan, kaya, miskin, sakit, sehat, handsome, tak handsome, cantik, tak cantik, semua sama. Itu maksudnya persamaan dari segi tanggungjawab tertakluk pada hukum hakam ataupun undang-undang. Sama. Sama saja dari segi hukum hakam tersebut. Tidak berbeza. Kemudian sama dari segi apa yang kedua? Yang kedua sama terhadap tanggungjawab hukuman. Hukuman. Katakanlah hukuman orang yang tak solat, dia berdosa besar. Sama. Orang yang kaya kalau tak solat berdosa besar. Orang miskin, papa gerhana pun tak solat berdosa besar. Orang yang kecil, yang dah cukup syarat, ataupun yang dewasa, yang dah tua pun, yang sakit, yang sihat, tak solat, semua berdosa besar. Sama. Sama dari segi hukuman. Katakanlah orang kaya mencuri, patutnya hukumannya kena potong tangan. Pun kena potong tangan. Orang miskin mencuri, pun kena potong tangan. Kalau cukup syarat-syarat dia. Jadi hukuman tetap sama. Sama pertama, sama tanggungjawab undang-undang ataupun tanggungjawab hukum hakam. Yang kedua, sama dari segi tanggungjawab ataupun hukuman. Kan tanggungjawab hukuman lah. Kemudian yang ketiga, sama dari segi agihan dan penerimaan kemudahan-kemudahan. Contohnya, dalam Islam ni kalau kita lihat ada istilahnya namanya rukhsah. Rukhsah. Rukhsah ni katakanlah orang yang solat. Orang yang solat, katakan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Katakan berlaku pemusafiran. Sedang bermusafir kan. Melebihi daripada 2 marhalah dalam mazhab Syafi'i kan. Lebih daripada dalam anggaran 90 km contohnya. Daripada Johor Bahru nak ke Kuala Lumpur. Jadi sama ada orang kaya ke, orang miskin ke, orang sakit ke, orang sihat sikit ke. Kalau dia nak buat rukhsah tadi, nak pendekkan, nak mudahkan solat tadi, daripada Zuhur menjadi 2 rakaat. Kemudian asar jadi 2 rakaat, kemudian jamakkan pula. Maka sama kat situ. Orang kaya ke, raja ke, orang miskin ke, tetap ada kelonggaran atau kemudahan dalam melakukan ibadah tersebut. Maksud penerimaan kemudahan-kemudahan tu sama. Sama, tidak memilih siapa yang kaya je boleh jamak atau boleh pendekkan solat. Itu tidak. Itu tidak. Kemudian yang keempat, persamaan terhadap tanggungjawab undang-undang. Tanggungjawab undang-undang tertakluk. Macam tadilah. Macam yang pertama juga tadi. Maksudnya kalau undang-undang dalam Islam mengatakan, katakanlah kena zakat fitrah ni. Zakat fitrah ni wajib atas setiap individu yang cukup syarat. Semua kena tunaikan. Ikut kadar yang telah diwajibkan oleh kerajaan negeri masing-masing lah. Majlis agama Islam masing-masing. Kalau RM10 setiap individu kena keluar, semua kenalah. Maka semua tertakluk kepada undang-undang.
Jadi itu yang hanya katakan persamaan. Tetapi ada ideologi, cara pemikiran barat yang bercanggahan dengan apa yang kita faham. Mereka faham persamaan tu bermaksud kalau katakan lelaki boleh buat tu, perempuan pun mesti boleh buat. Semua yang lelaki boleh buat, perempuan semua boleh buat. Maksudnya dia kata mesti kena sama. Kan? Tapi padahal dari segi ciptaan, kejadian, unsur-unsur lelaki dan perempuan tu pun banyak perbezaannya kan. Dari segi sifatnya, dari segi fizikalnya dan sebagainya pun dah pun berbeza kan. Okay, itu persamaan dalam konsep yang kita nak kongsi ataupun kita nak bincang ni. Okey. Awas, Islam melarang persamaan yang bertentangan dengan syarak. Perhatikan contoh gerakan-gerakan yang pun dah pun ada dalam negara kita ni, gerakan feminisme. Mungkin ada kumpulan yang buat tajuk ni kan, feminisme. Feminin, kalau feminin ni biasa perempuan lah. Itu gerakan atau ada idea cara pemikiran yang mendokong, menyokong ataupun meletakkan ketinggian pada satu fahaman keperempuanan contohnya kan, ataupun sebagainya lah, kewanitaan. Dan liberalisme, pemikiran liberal, bebas. Nak sama je kan. Itu satu kesilapan lah. Kita boleh menerima persamaan, tetapi persamaan dalam konteks yang telah pun dihadkan, tertakluk pada undang-undang hukum hakam yang Allah SWT terletakkan dalam wahyu. Kita dalam Islam, kita dah pun belajar sebelum ni sumber ilmu. Islam tu sumber ilmunya ialah pandangan alam Islam, sumber ilmunya ialah wahyu yang pertama. Maka semua sekali mesti kena tertakluk pada wahyu. Dalam wahyu itulah ada hukum hakam boleh, ada hukum yang tak boleh. Kita kena ikut. Maka persamaan dan perbezaan, keadilan semuanya kita mesti letak pada neraca wahyu tadi. Itulah persamaan menurut agama kita, Islam. Termasuk yang terakhir, kebebasan dan hak asasi manusia. Tadi kita dah sentuh kebebasan. Dalam pandangan alam Islam ni, kebebasan ialah kebebasan yang terhad, bukanlah kebebasan yang mutlak. Suka hati buat tanpa batasan, bukan. Dan hak asasi manusia. Okey, inikah yang dikatakan sebagai kebebasan untuk manusia? Tengok contoh-contoh gambar. Semua pun mungkin dah pun lihat di kata-kata akhbar, mungkin di media elektronik macam-macam. Bentuk-bentuk yang mempromosikan kebebasan pada pandangan mereka. Contohnya tu, sex work is work, ataupun I'm proud, as lesbian and LGBT dan sebagainya ni. Ini kefahaman kebebasan yang dijulang, yang didokong, disokong oleh mereka-mereka yang pun keliru ataupun salah faham berkaitan kebebasan yang sebenar. Kan, ini bukanlah kebebasan yang dilihat atau dipandang menurut pandangan alam Islam. Islam ada memandang kebebasan menurut cara-caranya yang telah pun terbatas mengikut wahyu Allah SWT. Okay, awas, kebebasan dan hak asasi manusia bukanlah seperti yang golongan sesat perjuangkan. Jadi golongan-golongan yang perjuangkan kebebasan menurut nafsu semata-mata tadi, contohnya itu kita golongkan sebagai golongan sesat. Golongan sesat yang memperjuangkan tentang ideologi pemikiran yang salah, yang sesat juga. Okay, apa contohnya yang sesat ni? Katakanlah yang pertama tu, kebebasan, hedonisme. Ini semua berdasarkan pada kebebasan yang salah lah. Hedonisme, iaitulah kebebasan melakukan apa-apa sahaja untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan. Apa sahaja yang tidak terbatas, yang tidak tertakluk pada undang-undang agama, buat apa saja asalkan mencapai kepuasan dan kenikmatan, maka itulah yang mereka perjuangkan. Dinamakan sebagai perjuangan pemikiran hedonisme. Itu yang pertama. Ini contoh kebebasan yang sesat. Ataupun yang kedua, kebebasan mengaut keuntungan walaupun memudaratkan pihak lain. Namanya pemikiran atau ideologi kapitalisme. Memperjuangkan kebebasan untuk mengaut keuntungan. Tak kira sama ada cara tu betul, cara tu salah, sama ada orang lain teraniaya, orang lain dizalimi, tak kisah. Yang penting dia sebagai orang yang bebas nak kaut keuntungan. Sebab tu kalau kita lihat negara-negara yang amalkan budaya ataupun corak ekonomi kapitalisme ni, yang kaya memang sangat kaya, kaya raya, bilioner. Tapi orang yang miskin sangat miskin. Makan sehari pun tak ada kemampuan. Maksudnya kat situ teramal ataupun mereka tu mengamalkan
cara berfikir budaya kapitalisme. Maksudnya bebas untuk buat apa saja asalkan dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Ini bebas yang salah jugalah, bebas yang sesat. Ataupun yang ketiga, sistem sosial dan negara. Bebas mengkritik dan sistem sosial masyarakat dan negara. Bebas mengkritik sistem sosial masyarakat dan negara. Maksudnya, apa sahaja yang dirasakan salah, apa sahaja yang dirasakan tak betul menurut pemikiran mereka, nafsu mereka, ataupun cara berfikiran tentang konsep kebebasan yang salah, mereka akan terus kritik. Padahal sebenarnya itulah yang sebenar. Kan contohnya negara Islam, negara kita mengamalkan kebebasan yang tertakluk kepada sistem syariat contohnya kan. Kemudian ada orang kritik, dia kata ni salah, ni salah. Asalkan benda tu tak mencapai nafsu mereka, mereka kata salah. Itu pun satu bentuk kebebasan yang salah juga. Ataupun yang keempat, seksualiti ni. Nak bebas dari segi menyempurnakan atau melampiaskan kehendak seksual kan, seksualiti. Contohnya menuntut kebebasan orientasi seksual seperti LGBT. Nak meminta kebebasan. Mereka punya kehendak nak yang begitu. Jadi dia mesti kata boleh, bebas. Maka kat situ memperjuangkan satu cara berfikir yang sesat. Sedangkan kita sebagai Islam, Islam tu ditentukan ataupun diwahyukan oleh Allah SWT. Allah tahu manusia ni macam mana. Maka sepatutnya lelaki dengan perempuan saja. Atau perempuan dengan lelaki saja. Tapi jikalau melanggar fitrah, nak perempuan pun nak dengan perempuan, lelaki dengan lelaki ataupun dua-dua ataupun sebagainya, maka itu dah bercanggah dengan fitrah yang sepatutnya ada pada setiap diri manusia. Yang secara semula jadinya fitrahnya tu Allah dah jadikan cantik dah, sempurna. Cumanya manusia tu berfikir, dia kreatif dalam mencipta kebebasan. Tapi rupanya kreatif tu tak kena tempat dan salah lah dalam menuntut kebebasan yang keempat ni, contohnya berkaitan seksualiti kan. Ini antara 4 contoh kebebasan yang sesat yang kita kena faham dan kita minta jauhkan supaya kita dah faham, kita dapat elakkanlah daripada terpengaruh dengan mana-mana antara 4 yang kita dah kongsikan ya. Okey, kebebasan dan hak asasi manusia perlu mempunyai garis panduannya. Garis panduannya kan. Contohnya macam kereta. Kereta tu penciptanya dah buat dah manual dia. Kereta ni boleh pergi paling laju pun mungkin kalau letak kat meter tu 200 mungkin sampai 180 je katakan. Tetapi akibat nak bebas sangat, nak melebihi daripada tahap kelajuan yang sepatutnya, mencecah melebihi kadar sepatutnya, maka apa jadi pada kereta? Mungkin risiko meletup kan, risiko terbakar dan sebagainya itu ada. Tapi itulah kita boleh kiaskan manusia ni kalau melampaui had yang sepatutnya, maka buruklah yang akan manusia akan dapatkan. Jadi apa hak seorang hamba terhadap Tuhannya? Apakah hak seorang hamba terhadap Tuhannya? Ada hak-hak hamba yang patut kita tunaikan kepada Tuhan yang menciptanya. Okay, yang pertama, ada 5 kat sini dinyatakan. Yang pertama, kebebasan beragama. Islam tidak memaksa seorang untuk menganuti agama Islam. Tetapi setelah memeluk Islam, wajib ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tadi saya dah sentuh berkaitan la ikraha fid din tadi, tiada paksaan. Maka adanya unsur kebebasan dalam beragama. Bebas. Jadi orang yang hidup dalam negara Islam atau pemerintahan Islam, semua bebas mengamalkan agama masing-masing. Kan contoh agama Kristian boleh semayang ikut agama Kristian, Buddha boleh ikut agama Buddha. Tiadanya paksaan, bebas. Itu jikalau mereka menerima Islam sebagai pengurus ataupun pentadbir sebuah negara lah. Kemudian yang kedua, kebebasan diri, iaitu seseorang berhak melakukan perkara-perkara yang disukai selagi mana kesukaan itu tidak melanggar undang-undang agama ataupun negara. Bebas. Diri kita nak buat apa boleh suka hati. Kan contohnya kita nak duduk bawah pokok 5 jam ataupun nak duduk kat tepi laut 10 jam atau pulang, ataupun nak berlari keliling rumah kita 10 jam ke. Kalau orang marah cakap bebas, saya nak buat apa-apa pun. Itu tak langgar agama, tak langgar negara, suka hati. Tapi ada batas-batasnya lah. Jikalau kita rasa kita memikirkan tentang agama kita, maka kita akan hadkan kita punya kehendak kebebasan diri tadi. Yang ketiga, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat, iaitu seseorang berhak mengeluarkan pendapatnya
selagi mana tidak melanggar batas akidah dan syarak serta boleh menimbulkan keadaan huru-hara. Bebas bersuara. Kan, bebas bersuara. Tapi bebas bersuara tu tertakluk kepada apa-apa perkara yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Tadi contoh macam seorang perempuan boleh bersuara tentang keperempuanan, isu-isu kewanitaan, tetapi apabila telah melampaui had yang sepatutnya, dah tak boleh lah. Itu dah berlaku kesilapan. Dah berlaku kesilapan. Jadi bersuara selagi boleh, bersuara ikut undang-undang, bersuara hanya apa yang berhak untuk disuarakan sahaja. Kan, contohnya perempuan ditindas di tempat kerja, kan adanya contohnya gangguan itu, gangguan ini, maka itu boleh disuarakan kan. Contohnya terasa dizalimi, boleh disuarakan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kebebasan bergerak dan tiada pembatasan untuk bergerak. Seseorang itu berhak untuk bergerak ke mana-mana, sama ada tujuannya nak bercuti, kan, sama belajar, niaga atau apa-apa juga. Tujuan melainkan bukan tujuan untuk kejahatan dan maksiat lah. Bebas bergerak. Contoh lepas ni nak pergi ke perpustakaan, boleh. Nak pergi ke kafe duduk, belajar, berbincang tentang tugasan pun boleh. Apa-apa sahaja boleh. Tetapi niatnya kena betul lah. Kalau niat di tempat yang pada asalnya boleh, tapi niatnya tak baik, jadi tak boleh lah. Jadi tak boleh. Okay, kemudian yang kelima, yang terakhir ni, kebebasan mencari dan memiliki harta. Islam sama sekali tidak menghalang untuk mencari harta. Tidak menghalang untuk mencari harta. Bahkan Islam menggalakkan umat Islam untuk memperbanyakkan harta dengan cara yang boleh, cara yang dibenarkan. Kerana apa? Kerana orang yang berharta tu, walaupun dikatakan orang yang berharta tu lama di akhirat nanti kerana banyaknya harta tu untuk dihitung satu persatu ke mana perginya harta tu, tetapi orang yang kaya ni dia mempunyai peluang dan ruang yang sangat besar untuk mendapat pahala yang banyak. Kan, kalau kita lihat contoh semua yang dah buat tugasan pada semasa lepas berkaitan contoh para sahabat Nabi yang amat dermawan, contohnya Sayyidina Uthman bin Affan, kan, Abdul Rahman bin Auf, yang memiliki harta yang banyak, kemudian keluarkan pula, sedekahkan, infakkan untuk jalan Allah, maka kat situ memang banyaklah pahalanya, kerana digunakan semata-mata untuk mencari redha Allah, memperkembangkan agama Islam, kan, membantu orang yang susah, kan, orang yang kaya contoh. Tujuan dia, kenapa kau nak kaya sangat ni? Niat dia, aku nak kaya sebab nak keluarkan zakat banyak. Contoh kan, kalau orang kalau biasanya keluar zakat, kalau zakat tu 2.5%, katakanlah dia cuma keluarkan dalam setahun cuma 250 je. Dia kata dia keluar zakat juga tapi sikit. Aku nak keluarkan zakat setahun 2.5 juta. Banyak kan? Maksud kalau 2.5 juta tu berapa harta dia kena cari? Dia kena ada nilai yang 80 kali ganda daripada itu. Kan? Maksudnya berjuta-juta. Jadi harta yang banyak tidak dihadkan, tapi bebasnya tu mencari harta tertakluk kepada perkara-perkara sumber-sumber ataupun cara-cara yang dibenarkan. Kan, berniaga benda yang halal, berniaga benda yang diakui patuh syariah. Kan, contoh sekarang ni kalau nak kaya, macam-macam cara nak kaya, tapi kadang-kadang caranya tu tak betul, kan. Contohnya kita nak kaya menggunakan penjualan MLM, kan, multi-level marketing. Ramai yang buat multi-level marketing ni, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, tapi mesti ada batas-batasnya, kan. Ulama-ulama kita, ilmuwan kita pun yang pakar tentang ekonomi pun dah nyatakan dah. Yang mana yang boleh, yang mana tak boleh. Cukup syarat boleh, maka bolehlah. Kalau cukup syarat tak boleh, maka jadi tak boleh. Itulah maksudnya bebas mencari harta dan memiliki harta. Itu bermaksud bebas dari segi kefahaman yang boleh kita amalkan dalam menurut pandangan alam Islam lah. Okey. Kesimpulan. Kesimpulan kita dah pun berada di slide yang terakhir. Kesimpulannya, yang pertama, walaupun manusia mempunyai potensi akal dalam menelusuri kehidupan, tetapi ia belum cukup. Belum cukup. Akal, sebagaimana kita maklumkan, Allah ciptakan akal. Akal tu fungsinya tidak boleh melepasi batas-batasnya. Tidak boleh berfikir apa terjadi pada hari esok, apatah lagi setahun akan datang, apatah lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang. Maka dia terhad. Akal juga tidak boleh melihat, menilai perkara yang tak nampak, kan. Itu bermaksud manusia pun terhadlah potensinya. Maka bila manusia itu terhad fungsinya, maka
Manusia yang kedua tu perlu berpaut kepada suluhan wahyu. Perlu suluh. Akal tadi sesoalannya dia berpotensi tapi dia buta kan, tak nampak jalan. Jadi perlu suluh. Suluh menggunakan lampu suluh wahyu. Wahyu iaitu Al-Quran. Kita dah belajar sebelum ni konsep wahyu iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kena guna dua perkara ni. Sebab itulah Nabi Muhammad ada bersabda, dua perkara yang semua biasa dengar kan. Mungkin biasa dengar, dua perkara yang manusia ikut dua-dua ni tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah apabila kita ikut Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah wahyu. Jadi manusia yang perlu berpaut kepada suluhan wahyu yang mengemukakan konsep-konsep asas dalam pembinaan tamadun atau peradaban manusia. Jadi manusia tadi, bila dia ada potensi akal yang sangat cemerlang, kecemerlangannya itu belum cukup untuk dia menetapkan, menentukan, memikirkan, melaksanakan apa sahaja. Kan? Sebab potensinya itu terhad. Jadi jikalau akal tadi digunakan untuk melaksanakan konsep kebebasan menurut akal, maka dia terbatas. Maka berlakulah kebebasan yang salah. Macam kita lihat tadi kan. Ataupun akal tadi digunakan untuk menilai, menentukan prinsip hidup berkaitan keadilan. Ataupun kebebasan hak asasi tadi. Tanpa memikirkan perkara-perkara yang ada dalam agama. Maka berlakulah perkara-perkara yang sesat dan menyalahi agama dan sebagainya kan. Itulah kesimpulannya, bermaksud walau bagaimanapun akal kita ni ada, tapi ia tetap memerlukan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, iaitu yang kita katakan sebagai wahyu. Jadi wahyu tu ialah kalau katakan dalam bulatan tu, kita katakan keliling tu adalah wahyunya. Kita berada dalam bulatan wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh melepasinya, kita tertakluk pada apa yang ada dalamnya. Kalau kita melepasinya, kita akan sesat, maka kesannya pada diri kita lah. Kita akan sesat dan mendapat kesan yang tidak baik.